angka kerana ada satu tuduhan oleh pihak BN bahawa kerajaan negeri tidak perlu membuat sebarang bayaran GST. Kita telah membuat penggiraan untuk tahun 2015 tentang kos GST yang perlu ditanggung oleh kerajaan negeri dan rakyat negeri Pulau Pinang, di mana kita telah menganggarkan jumlah sebanyak 46.25 juta. Apa yang dipertikaikan oleh Barisan Nasional Teng Chang Yau menyatakan bahawa pembelajar mengurus tidak perlu dikenakan GST kerana ia melibatkan gaji. Teng Chang Yau bukan seorang accountant. Oleh sebab itu saya rasa mungkin dia kurang pandai dalam perkara ini. Pembelajar mengurus bukan sahaja emolumen dan gaji. Dia merangkumi juga perbekalan, di mana kita beli barang, kita pun kena buat bayaran GST. Mau tak mau, suka tak suka, itu adalah sesuatu hakikat. Lebih-lebih lagi bila kita buat jalan dalam perbelanjaan pembangunan, GST dikenakan. So saya harap bahawa beliau janganlah pura-pura pandai, kerana perbelanjaan mengurus bukanlah sekadar 100 juta, jauh lebih besar daripada itu. Kita hanya buat anggaran berdasarkan jumlah yang dikenakan GST. Bajet keseluruhan Pulau Pinang adalah hampir 900 juta ringgit. Dan kalau kita kira perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan, tak sampai pun 900 juta ringgit. Dia hanya 271 juta saja. Bajet keseluruhan adalah 900 juta ringgit. Tapi sekiranya BN dan Teng sebagai Komisi BN menyatakan kerajaan negeri tidak perlu membayar 46.3 juta ringgit, saya harap dia boleh bagi garanti kalau kita bayar, dia akan bayar. Tapi kerana beliau bukan seorang menteri, malah bukan seorang ahli parlimen, malah bukan seorang adun, kerana beliau telah kalah 2 kali selepas ditolak oleh rakyat Pulau Pinang sebanyak 2 kali. Saya rasa sebarang jaminan yang beliau beri tidak bermakna. Lebih baik datang daripada seorang menteri. Dan hari ini saya nak minta menteri membuat sokongan ke atas apa yang dinyatakan oleh Barisan Nasional Pulau Pinang, bahawa kerajaan negeri tidak perlu bayar GST 16.3 juta, MBBP Majlis Bandaraya Pulau Pinang 14.4 juta, MPSP 4.96 juta ringgit, PDC Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang 7.5 juta, dan PBABP yang membekalkan air 3.1 juta ringgit. Keseluruhan 46.3 juta. Yang 1.7 juta ialah kos pengurusan GST. Menjadi keseluruhan perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan negeri dan juga rakyat Pulau Pinang sebanyak 48 juta ringgit. Tak boleh lari dia. Nah, sekiranya mana-mana menteri boleh memberikan jaminan secara bertulis, kalau kita perlu bayar jumlah ini, maka ini akan dibayar ganti rugi oleh menteri tersebut, baru kita yakin bahawa kerajaan negeri tak perlu bayar GST. Bukan sahaja Pulau Pinang kena, semua negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak pun kena. Hanya kerajaan pusat saja tak kena. So itulah sebabnya kerajaan negeri menyatakan bahawa pilihan kecil ini penting untuk tolak GST. Bukan sahaja untuk rakyat secara langsung, tapi untuk rakyat secara tidak langsung, kerana 48 juta ringgit tambahan jumlah ini tiba-tiba muncul dan terpaksa ditanggung oleh rakyat. Kalau tak bayar 48 juta ringgit ini, projek jalan tak jalan, projek longkan tak alih, projek taman tak jalan, projek naik taraf pasar tak jalan, projek gelangan futsal tak jalan, dan juga projek Dewan Orang Ramai yang kita dah rancang dibina di Kampung Pelik di antara Kadun Penanti dan Permata Pasir, ia pun tak jalan. Tapi kerana GST ini menyusahkan rakyat, menyusahkan kerajaan negeri, tambah 48 juta ringgit ini, kerajaan negeri terpaksa cari
Kerana kita tak mau rakyat disusahkan. Kita mau rakyat diutamakan. Oleh itu, kita akan cari wang itu untuk memastikan semua projek-projek awam terus berjalan. Tetapi di sini, kita lihat BN tak bantu, tak apa. Tetapi pula nak tipu menyatakan ini tidak melibatkan kerajaan negeri. Di sini saya harap bahawa cari seorang Menteri BN mana-mana yang berani untuk memberikan garanti, jaminan. Macam dia beri jaminan untuk wang ADB. Bagi garanti kepada kerajaan negeri Pulau Pinang bahawa sekiranya kerajaan negeri Pulau Pinang terpaksa bayar, mereka akan bayar balik kepada kerajaan negeri Pulau Pinang. Tengok mereka berani tak? Jangan main-main tentang perkara GST sini. Ini satu beban yang besar kepada rakyat Pulau Pinang. Okey, NEP1 Heng Sai-Ki menyatakan bahawa masyarakat Cina harus sokong GST kerana orang Melayu bayar lebih. Itu permainan perkauman oleh MCA. GST semua kena. Tak kira apa warna kulit, asalkan ada beli barang akan kena bayar GST. Tak kira Melayu, Cina, India, Iban Kadazan, semua kena bayar GST. Mungkin orang atas sajalah. Mungkin kalau gunting rambut mahal-mahal itu terkecuali dari bayaran GST. Tetapi sekarang Heng Sai-Ki MCA boleh cakap orang Cina patut sokong kerana orang Melayu bayar lebih kerana ada cukai GST. Apa logik ini? Ini betul-betul banggang dan bodoh punya kenyataan. Dan itulah yang kita sebut usaha untuk main perkauman oleh pihak UMNO dan MCA. Nah, saya nak sebut lagi isu perkauman yang dimainkan. Sekarang MCA mainkan perkauman di kalangan orang Cina. UMNO mainkan perkauman di kalangan orang Melayu. Kita lihat pada tahun 2009, kelas F, kontraktor untuk kelas F semua Melayu, tapi kita buat secara tender terbuka di kalangan kontraktor Melayu. Ini ikut undang-undang persekutuan. Kerajaan negeri ikut undang-undang persekutuan. Kelas F, undang-undang di bawah Kementerian Kewangan. Dan sebagian daripada persekutuan Malaysia kita akur, kita ikut. Ini kelas F, semua kelas F, kontraktor Melayu kelas F. 2009 11.6 juta. Setiap tahun meningkat sampai 2014. Kita bagi pada kontraktor kelas F 91.4 juta ringgit. Berapa kali ganda? 8 kali ganda. Menjadi keseluruhan jumlah yang kita bagi pada kelas F saja 370.5 juta ringgit. Ini adalah jumlah yang kita bagi kepada kontraktor kelas F. Dan di sini menunjukkan sekali lagi bahawa UMNO main fitnah di kalangan pengundi Melayu, MCA main fitnah di kalangan pengundi Cina. Saya nak tanya calon Barisan Nasional lagi. Beliau masih belum jawab. Beliau adalah seorang kontraktor. Saya nak tanya, adakah beliau boleh cari makan dekat Pulau Pinang? Mengapa beliau tak berani jawab? Kalau dia tak boleh cari makan, cakap dia tak boleh cari makan. Dan kita akan buktikan macam mana dia silap dan salah. Kalau dia akui dia boleh cari makan, ini membuktikan apa yang saya cakap selama ini. Kerajaan negeri Pulau Pinang jaga semua rakyat, tak kira Melayu, Cina, India. Saya ulangi pertanyaan yang halus kepada calon Barisan Nasional. Harap beliau boleh jawab. Bolehkah beliau sebagai seorang kontraktor Melayu boleh cari makan? Jangan cakap tentang kontrak persekutuan. Saya cakap dengan spesifik sekarang. Bolehkah beliau cari makan menerusi kontrak kerajaan negeri? Boleh cari makan tak? Jangan main-main sama saya. Boleh cari makan tak calon Barisan Nasional? Mengapa takut untuk jawab soalan yang dibuat oleh Ketua Menteri?
Bolehkah anda sebagai kontraktor Melayu cari makan di Pulau Pinang? Jangan cakap saya tak tahu apa kontrak dia dapat daripada Kerajaan Persekutuan. Bolehkah anda cari makan menerusi kontrak-kontrak kerajaan negeri? That's why I say guarantee lah. We all told otherwise. Give guarantee. But no point he give guarantee. Can we ask the minister to give guarantee? If we have to pay, he will reimburse back. Because we have to put everything in. So we are not interested in his assurances. We want a minister to guarantee.